tanda-tanda penuaan. Anda juga boleh berinteraksi bersama kami. Telefon saja 0326927939. Kita bersama-sama Dr. Aidil Azri Datuk Mokhtar, Doktor Perubatan Estetik. Baiklah, Dr. Aidil, kita dah ada pemanggil ketika ini. Kita terus saja bersama-sama Encik Zaini. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, ya. Ada dua soalan tu. Okey. Tentang dua sebelum waktu. Ya, ya. Kita lihat trend komersial iklan. Itu banyak tentang apa tu dikatakan penemuan ataupun ubat-ubatan Ya. yang boleh melambatkan hidup seorang ataupun boleh reverse seorang tua bekerja. Okey. Tapi melalui pengamatan perbualan kawan-kawan mereka yang ambil polisi untuk menghalang penuaan ataupun reverse balik penuaan. Okey. Mereka menerima akibat seperti ketumbuhan Okey. dan umpamanya. Alright. Pada saya, kenapa pihak Kementerian Kesihatan kita tidak memantau sekali dalam musim orang kata tadi Okey. supaya rakyat kita tidak terus memaksa kepada pembohongan iklan Okey. yang akhirnya merosakkan apa orang kata kesejahteraan rakyat secara umumnya. Soalan kedua saya, Doktor. Okey. Apa pandangan kita tentang satu buku yang pernah diwar-warkan dalam rancangan Oprah Winfrey yang bertajuk Duduk, yang mengatakan bahawa kalangan orang tua yang produktif, yang mereka ini langsung tidak mengambil apa-apa makanan tambahan ataupun vitamin ataupun kolagen dan sebagainya. Okey. Tetap hanya mengambil seperti air mineral, hanya ambil seperti kacang yang kaya monounsaturated seperti kacang padang, tanjung dan amalkan pemakanan yang sihat seperti Okey. dan memberikan mereka usia yang panjang dan sihat. Jadi dua soalan saya seperti apa tu pembohongan penggunaan kolagen Okey. secara komersial, dan satu lagi tentang apa tu melambatkan penuaan secara natural. Jadi dua soalan saya mohon istirahat daripada Abu Bakar. Oh, terima kasih banyak. Ya, baik. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Okey. Okey, Encik Lin, terima kasih. Okey, tentang soalan yang pertama tadi mengenai apa nama tentang produk kolagen lah khasnya, sebab sekarang ni memang berlaku lambakan produk-produk kolagen di pasaran ya. Actually ni pada pendapat saya dan juga daripada kajian-kajian yang ada membuktikan bahawa produk-produk kolagen ni sebenarnya fungsinya masih lagi dalam kita panggil apa ya, in doubt lah. Maksudnya ada tanda soalan di situ, adakah ia berkesan atau tidak. Okey, kenapa berlakunya kenapa wujudnya soalan persoalan ini. Okey, yang pertama, kolagen ni sebenarnya adalah sejenis protein. Okey, sejenis protein yang terbina daripada bahan asas yang dipanggil amino acid. Jadi bila kita ambil produk kolagen dalam bentuk oral ni, suplemen lah, kita ambil makan, bahan tersebut akan dicernakan oleh enzim dalam perut kita kepada menjadikan dia satu bahan yang paling asas yang dinamakan amino acid. Dan kemudian amino acid ni baru akan diserap di dalam badan dan akan digunakan oleh sel-sel badan kita lah. Okey. Konsep ni actually sama juga dengan kalau kita makan makanan protein macam ayam, ikan ya, yang mana kalau kita makan pun dia akan dicernakan oleh enzim-enzim yang sama dan menghasilkan satu bahan yang sama, iaitu amino acid. Jadi persoalan kat sini ialah yang pertama, perlukah kita ambil suplemen kolagen, sedangkan kalau kita amalkan pemakanan yang sihat, diet yang seimbang yang mengandungi protein dalam makanan harian kita, kita juga akan mendapat amino acid yang sama, dan untuk apa kita nak ambil suplemen kolagen ya. Okey. Kajian juga telah menunjukkan bahawa sekiranya kolagen ini dapat melepasi sistem pencernaan kita dan masuk ke dalam sistem peredaran darah, kolagen ini pun sebenarnya tidak dapat untuk bergabung dengan kolagen yang sedia ada dalam kulit kita sendiri. Kerana dia, kita panggil macam mismatch lah, dia tak sama kolagen daripada luar dan juga kolagen dalam badan kita sendiri. Jadi sebab itulah persoalan sama ada pengambilan produk-produk kolagen ini sebenarnya membantu untuk mencantikkan kulit ke tidak. Pendapat saya sendiri daripada pembacaan yang saya buat, bagi saya dia tidak membantu. Ya. Jadi saya cuba nak garapkan dua soalan tadi kepada satu jawapan saja.
Sebab yang soalan kedua tadi pula dia mention tentang yang buku tentang Oprah Winfrey Yang tu. Luzon tu kan? Ya, tentang melalui pemakanan yang sihat, diet yang sihat sudah cukup untuk memberikan impact yang bagus pada kesihatan. Maksudnya untuk awet muda tak perlu nak ambil suplemen-suplemen yang sebagainya. Jadi saya boleh terima pendapat tu kerana macam yang saya sebutkan tadi, kalau kita amalkan diet yang sihat, kita ambil protein yang cukup harian kita, so amino acid itu semua akan dipakai oleh badan untuk digunakan sebagai raw material atau bahan mentah untuk membina kolagen kita sendiri. Cuma isu dia sekarang ni adalah badan kita atau kulit dia specifically kalau kita cerita tentang kecantikan kulit kita. Kulit kita untuk membina kolagen tu sebenarnya dia dah mula stop atau jadi slow down pada ketika mencecah usia yang saya sebut tadi, dalam awal 20-an dia dah mula stop. Jadi yang tinggal adalah kolagen-kolagen yang telah dibuat sebelumnya tu, sebelum mencecah umur 20-an. Jadi adalah penting untuk kita untuk nak retain atau kekalkan kolagen yang sedia ada itu supaya dia tidak terus kehilangan. Macam kita sebut tadi, selepas mencecah usia 40 tahun, setiap tahun 1% akan kehilangan kolagen dalam seluruh bahagian badan. Jadi itu menyebabkan kulit kita nampak macam kendur kan? Yes, dia dah tak anjal. Jadi sebab itulah penting untuk kita cerita tadi tentang produk-produk kolagen atau suplemen ni. Bagi saya, kalau spesifik cerita pasal tentang produk kolagen, saya pun tak orang cakap tak endorse ataupun tak menggalakkan lah. Tapi bagi saya diet yang seimbang tu memang betul-betul penting. Kalau kita cerita diet yang seimbang ni, maksud dekat sini bahan-bahan ni tadi peringkat awal tadi saya dah cerita tentang, saya nak share tentang bahan-bahan atau active ingredient yang perlu ada dalam diet kita atau dalam mungkin suplemen, tapi tak perlu ambil suplemen kolagen. Mungkin sekadar mineral dan vitamin yang mempunyai bahan-bahan seperti contoh selenium, zinc, flavonoid. Flavonoid ni banyak dalam tea, sama ada brown tea atau especially green tea. Lepas tu koko atau coklat, minuman, contoh kalau kita ambil minuman bercoklat. Pomegranate. Pomegranate ni buah apa? Buah delima kan? Buah delima. Lepas tu dalam buah-buahan berries. Kemudian grapeseed, grapeseed, rose hip. Ini semua bahan-bahan semula jadi organik yang actually kalau kita ambil vitamin A, C dan E, ini semua adalah membantu untuk mencegah penuaan kerana ini semua mempunyai kandungan antioksida yang tinggi. Dan nombor 2, bahan-bahan tersebut menggalakkan untuk badan kita atau sel-sel kulit kita membina balik kolagen yang sudah lama terhenti itu. Jadi saya simpulkan di sini bahawa sekiranya diberi pilihan sama ada mahu mengambil produk kolagen atau mengambil bahan-bahan yang atau suplemen-suplemen yang bukan kolagen, maksudnya vitamin-vitamin, mineral yang saya sebutkan tadi, atau pemakanan-pemakanan seperti buah-buahan, sayuran dan protein, ikan seumpamanya, bagi saya pilihan yang kedua itu lebih baik. Makanan-makanan yang seimbang, vitamin-vitamin dan mineral itu berbanding dengan purely produk kolagen itu sendiri. Okey. Kita ada respon di Facebook. Yusmiza Yusof katanya nak tanya pasal oil seed bawah mata, bagaimana untuk merawatnya. Okey, oil seed. Okey, oil seeds ni agak common lah di praktis saya pun, banyak juga terutama golongan wanita lah terutamanya yang mempunyai masalah oil seed ni. Oil seed ni dia actually lebih apa yang berlaku, pori-pori kita berlaku blockage, minyak block, tak boleh nak keluar daripada pori-pori. Okay, because of banyak reason lah. Salah satu dia mungkin kita contoh pakai makeup tak bersihkan betul-betul, tak pakai cleanser yang sesuai contoh. Kemudian ataupun kadang-kadang tu it's just hormon kita aktif membina minyak yang banyak, dan because of production yang banyak ni kadang-kadang dia get block. So bila block ni dia akan jadi macam bumps lah, macam biji-biji kita panggil oil seed lah, minyak. So kalau di praktis kebiasaannya doktor estetik kita akan cadangkan untuk membuat satu treatment laser lah. Okay, laser resurfacing. Yang mana laser resurfacing ni boleh kita panggil clearkan lah permukaan yang bam-bam tadi tu, dan dia mengambil masa. Actually prosedur tu sangat cepat sebenarnya, sangat cepat. Dan kalau nak cerita sakit tu, kita biasanya kita pakaikan krim kebas, krim bius. Cepat tu seberapa cepat tu? Berapa cepat? Berapa cepat? Tak sampai 1 minit.
Kita laser tu dan dia akan clear, dia Adakah hilang. semua rawatan untuk macam masalah garis-garis halus pun akan ada rasa sakit tu? Okey, dia bergantung. Okey, kalau dalam perubatan estetik, kebanyakan kami doktor estetik akan menggunakan rawatan yang melibatkan sama ada suntikan ataupun yang melibatkan alatan mesin lah. Macam contoh laser ni salah satu mesin. Okey, jadi kalau kita cerita pasal suntikan yang melibatkan jarum, of course tipulah kalau cakap tak sakit. Tapi kebiasaannya kebanyakan masa kita menggunakan krim bius, krim kebas di-apply pada kawasan-kawasan tempat kita nak buat suntikan tu. Dan biasanya jarum yang kita pakai pun jarum yang sangat halus. Mula-mula tu sebelum nak buat rawatan tu memang kebanyakan mereka yang nak buat rawatan ni memang takut lah. Saya pernah dapat ada satu klien tu, wah dia nampak dia brutal ni. Dia cakap dia ni gangster lah. Dia claim lah dia tu kononnya gangster. Ya, lelaki ke? Lelaki. Oh, Ya, okey. lelaki kan. So bila dia cakap dia nak buat rawatan tepi mata, ada kedutan. So bila kita nak start, jarum tu sangat halus. Dia macam, doktor tolonglah doktor. Saya kalau setakat parang kena badan saya semua, saya tak ada hal doktor. Tapi kalau kena jarum, saya memang minta ampun doktor. Ada cara lain tak? Pantang. Dia bayangkan macam tu sekali kan. Jadi memang kita tak nafikan semua orang takut jarum. Tapi kebiasaannya masalah sakit sebab jarum tu dapat dikurangkan. Yang pertama pakai krim bius. Nombor 2, jarum yang kita pakai tu memang sangat halus. Dia tak sama dengan jarum yang kita ambil untuk ujian darah tu. Dia yang tu besar. Jadi sejauh mana kesan apabila kita melakukan perubatan rawatan estetik itu? Terus boleh nampak ke? Okey, bergantung. Okey, memandangkan kita cerita tentang problem kedutan Okey, saya ambil contohlah kedutan tepi mata. Okey, kedutan tepi mata biasanya kita akan menggunakan satu suntikan menggunakan bahan yang dipanggil botulinum toxin A. Okey, botulinum toxin A ni yang paling famous sekali all around the world pernah dengar salah satu brandnya nama dia Botox. Okey, suntikan Botox. So, biasanya bila kita buat suntikan ni di kawasan tepi mata, dia akan fungsi bahan ni, dia akan merehatkan otot mata yang biasanya akan digunakan ketika kita mengecilkan mata atau kita sedang senyum. So akan keluar kedutan. Jadi bila kita buat suntikan di situ, bahan ni akan merehatkan otot mata. Dalam masa 3 hari saja akan mula kelihatan wrinkle di situ sudah hilang. Okey, dan menjelang hari ke-10 biasanya resultnya kita panggil full result akan dapat. Dan biasanya dia akan bertahan antara 3 ke 6 bulan lah. Dan kemudian slowly dia boleh kembali kepada keadaan asal dan kena maintain lah. So andai kata kalau tak maintain pun sebenarnya tak ada apa-apa yang berlaku. Ramai orang kita baca dalam paper atau kawan-kawan bercerita macam janganlah injek botok nanti kan muka rosak habislah kan, muka kejung lah apa semua. Actually benda tu semua tak berlaku lah. Kajian dah banyak botox ni telah bermula atau kajian rawatan botulinum toxin ini telah bermula establish daripada tahun 2002 sebenarnya. Dan di Amerika peningkatan sebanyak 680% suntikan botox atau botulinum toxin ini daripada tahun 2010 hingga 2012. So benda ni menunjukkan bahawa all over the world including Amerika sendiri permintaan untuk suntikan botox memang tinggi. Tapi kan doktor, ada juga setengah kes tu ada yang dilaporkan mereka mengalami kesan yang teruk. Adakah kerana salah ambil ataupun berjumpa dengan doktor yang tidak bertauliah atau macam mana? Saya lebih pandang pada yang pertama, yang kedua tadilah jawapan yang you beri tadi, iaitu doktor yang tak bertauliah ataupun yang lagi teruk lagi bukan doktor pun. Dia claim macam doktor, maksudnya bogus doktor. Nak jadi doktor juga. Dia nak jadi doktor. Tapi biasanya ni pakar-pakar kecantikan lah. Kadang-kadang tu ada yang segelintir daripada mereka ini yang orang cakap cuba buat kerja-kerja yang sepatutnya dibuat oleh doktor. Jadi perkara itu yang banyak kita baca dan berlaku masalah-masalah yang tidak diingini. Dan malangnya disebabkan orang cakap nila setitik susu sebelanga rosak. Jadi maksudnya nama doktor sendiri pun kami yang betul-betul menjaga, we have to learn a lot benda ni, kan? Pun orang akan bagi implikasi yang tak bagus. Maksudnya dia akan cakap okey, suntikan ni akan merosakkan muka. Sedangkan sebenarnya dia dirosakkan oleh orang yang tak sepatutnya buat. Kan? Jadi isu tu pun perlu ditangani lah bagi saya kan. Dari segi kekerapan untuk mendapatkan perawatan ataupun perubatan contohnya nak suntik apa-apa di muka tu, ada jarak tempoh masa tertentu ke? Sebab ada setengah orang tu macam tak sabar-sabar kan.
Lepas minggu ni, minggu depan nak lagi, nak lagi. Nanti lain pula jadinya. Betul. So sebab tu macam saya sebut tadi, okey, setiap perawatan tu ada jangka masa dia yang dia perlu maintain lah, ataupun diulangi sesi-sesi. Kalau kita cerita tentang wrinkle tadi, okey, untuk masalah kedutan biasa dua rawatan yang paling common, yang paling biasa kita guna adalah yang pertama botulinum toxin tadi, dan nombor dua adalah kita panggil filler, atau kalau bahasa pasarnya biasanya orang sebut suntik kolagen. Okey, actually suntik kolagen ni bagi saya satu perkataan yang tak betul lah. Okey, sebenarnya suntikan filler, kita panggil filler ni adalah kebiasaannya menggunakan bahan yang dipanggil hyaluronic acid. Bahan ni terbina daripada bacterial fermentation, penapaian bakteria. Tapi dia dalam dalam bentuk yang selamat lah, walaupun dia daripada ekstrak daripada bakteria. Dan daripada tahun 1989 sendiri, filler ni telah establish untuk digunakan all over the world. Dan biasanya filler ni dipakai untuk masalah kedutan yang kekal. Maksudnya tanpa facial ekspresi, kita tak senyum, kita tak marah, dah ada kedut di tepi mata atau di dahi. Okey, yang itu biasanya kita akan gunakan filler lah. Tapi yang macam botulinum toxin tadi, bila kita senyum, bila kita buat ekspresi marah, masa tu kedutan keluar, yang itu baru kita gunakan botulinum toxin. So setiap yang rawatan ni dia ada jangka masa dia yang tertentu lah. Macam filler biasanya setahun sekali baru kita maintain. Okey. Mungkin di sini kesempatan untuk doktor sendiri, mungkin sebelum ni ada salah faham mengenai perubatan estetik jika nak dibandingkan dengan perubatan yang lain-lain kan, mungkin di sini ada pencerahan mengenai salah faham dalam perubatan estetik. Ya, okey. So tadi kita ada sebut tentang pandangan segelintir masyarakat tentang bahaya untuk membuat rawatan-rawatan estetik kerana banyaknya news atau berita-berita tentang side effect atau kesan-kesan sampingan yang berlaku disebabkan mencuba mendapatkan rawatan estetik atau rawatan kecantikan. Jadi di sini ingin saya tekankan bahawa kita tidak nafikan memang setiap rawatan-rawatan kecantikan ni ada risiko-risiko atau side effectnya yang tersendiri. Okey, tapi risiko-risiko ini dapat dielakkan dengan cara yang pertama, pastikan anda mendapat rawatan daripada pakar yang bertauliah. Nombor dua, anda sendiri sebagai pengguna pastikan anda, orang cakap, ada knowledge sedikit lah, ambil tahu sedikit tentang rawatan-rawatan yang bakal anda jalani ini, dengan cara sekarang ni kita tahu apa-apa pun kita boleh Google, kita boleh baca di internet. Jadi ambil tahu sedikit. Jadi apabila kita mendapatkan konsultasi dengan pakar-pakar yang bertauliah ni, cuba utarakan melalui pembacaan anda tu, apa yang anda rasa mungkin ragu-ragu tentang apa yang anda baca tu, dan biarkan doktor itu memberi jawapan yang tertentu supaya anda rasa orang cakap berani untuk teruskan rawatan tersebut, walaupun kita cakap ada kesan-kesan sampingan yang kecil atau risiko-risiko kecil yang mungkin bakal dihadapi bagi setiap rawatan-rawatan tersebut. Jadi yang paling penting jangan hanya berdasarkan sebab ingin mendapatkan rawatan yang murah, jadi sanggup pergi ke jumpa dengan pakar-pakar yang tak bertauliah ni, yang mana kebiasaannya mereka akan menggunakan produk-produk yang tidak berkualiti, yang akhirnya akan memberi kesan sampingan yang teruk pada diri seseorang tu sendiri. Okey, baik. Itu dia topik kita hari ini, tua sebelum usia, tanda-tanda penuaan. Kalau ikutkan memang ramai yang telefon, tak apa, sabar. Kerana apa? Kerana ini baru episod yang pertama kita bersama-sama untuk program Flawless is Priceless bersama-sama Dr. Aidil Azri Datuk Mokhtar, doktor pakar estetik. Nantikan episod kedua minggu depan program Flawless is Priceless. Kita nak bercakap mengenai pelbagai mitos kan, mengenai jerawat dan jeragat. Adakah langkah yang anda ambil betul-betul baik untuk kesihatan kulit atau sebenarnya semakin memudaratkan? Jadi nantikan minggu depan untuk episod kedua program Flawless is Priceless. Terima kasih kepada